Okey, apa khabar tingkatan 4 semua? Minggu ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab 6. Okey, kita sudah habis kita punya jin dengan DNA semua. Okey, harap kamu semua faham. Jika yang ada tak faham, sila ulang kaji balik atau baca balik kita punya nota, atau ada apa soalan, sila tanya. Okey, jangan tunggu sampai sekolah buka Sila gunakan masa cuti untuk ulang kaji. Okey. Hari ini kita akan masuk sistem sokongan. Okey, sistem sokongan. Okey, sistem sokongan. Okey, maksud kita punya tulang. Okey, untuk sistem sokongan dalam haiwan ada 3 jenis. Okey, berapa jenis? 3. Bukan 2, bukan 4, berapa? 3. Okey, 3. Yang mana 3? Okey, nombor 1, rangka dalam. Rangka dalam. Apa maksud rangka dalam? Maksudnya tulang ada dekat dalam badan. Macam manusia ialah rangka dalam. Okey. Untuk rangka luar, ini untuk serangga. Okey. Yang ada satu lapisan kerang yang keras. Okey. Macam tadi kita keras dekat dalam. Ini keras dalam luar. So kita sebut rangka luar. Rangka dalam, rangka luar. Okey. Manusia, serangga. Okey, lagi satu jenis hydrostatic. Okey, ini hydro maksudnya air. Static maksudnya tekanan. Okey, ini kita sebut rangka tekanan air atau rangka hydrostatic. Okey, benda ni dia tak ada keras dekat luar atau keras dekat dalam. Dia semua lembut. Tapi dia guna air untuk penuhkan dia. Okey, cuba bayangkan kamu ambil balon, balon balon kamu letak air, penuhkan dia dengan air sampai dia gemuk-gemuk macam tu, penuh-penuh macam tu. Itulah rangka hydrostatic. Ini dekat mana ada? Dekat tapak Sulaiman lah, starfish, dekat cacing tanah, dia tak ada keras-keras. So kita ada 3 jenis rangka. Kita tengok secara dalam. Apa maksud dia? Rangka dalam, jenis sokongan bagi semua vertebrata. Ingat tak apa tu vertebrata? Maksudnya yang ada tulang belakang. Macam kita ialah vertebrata. Burung, lagi reptilia, mamalia, mamalia kita lah. Lagi amfibia, ini semua 5 jenis ni adalah vertebrata. Semua adalah rangka dalam. Terbina daripada tulang atau rawan. Apa maksud rawan? Rawan maksudnya tulang lembut, soft bone. Macam ini, kita punya hidung, kita punya telinga, semua adalah rawan, tulang lembut. Fungsi. Sini ada 3 fungsi. Sokong berat badan, melindungi organ dalaman, mengekalkan badan. Kita boleh sokong, kita boleh gerak. Kita boleh lindung organ. Kalau kamu tumbuk kamu punya peparu, dia tak kemit sebab kamu ada tulang untuk protect dia. Untuk kekalkan kamu punya barang. Jika saya tumbuk kamu takkan tukar shape. Takkan tukar bentuk sebab kamu akan ada tulang. Itu 3 fungsi dia. So untuk siapa? Kucing, ikan, katak, semua kehidupan yang tinggi. Kehidupan yang lebih rumit, yang lebih tinggi. So kita tengok untuk luar pula. Ini untuk invertebrata. Invertebrata maksudnya yang tiada tulang belakang. Kebanyakan adalah serangga. Dia ada satu lapisan keras, kita sebut kitin. Apa benda kitin ni? Jika kamu makan udang, kamu akan kopek dia punya kerang kan? Kopek dia punya kerang yang lapisan luar yang keras tu, itu adalah kitin. Macam saya tak boleh makan kitin. Kalau saya makan udang, saya akan gatal. Saya akan ada merah-merah dekat kulit. Sebab saya alah kepada kitin. Alergi kepada kitin. Ini benda kitin dia. So kalau kamu makan serangga dekat atas Thailand tu, dia makan serangga tu ada bunyi macam syap syap syap, dia rangup sebab dia ada kitin. Itulah kitin dia. Dia ada belilin atau cangkerang. Cangkerang dia. Fungsi sama dengan rangka dalam, sokong berat badan, kekal bentuk badan, melindungi organ. Sama. Ini untuk kehidupan yang lebih rendah, macam
Laba-laba, udang, kalau jengking, ketam. Benda kecil-kecil. Tadi rangka dalam untuk besar. Okey, rangka luar. Okey, hidrostatik pula. Okey, invertebrata yang berbadan lembut. Berbadan lembut sama invertebrata tapi ini untuk lembut. Okey, seperti cacing. Okey, disokong oleh rangka hidrostatik. Okey, dinding berotot melitupi rongga badan diisi dengan benda air. Okey, dalam badan dia semua air, semua benda air. Tak ada rangka langsung. Dia tak ada tulang ke, kerang, cangkerang, semua tak ada. Benda keras dia tak ada. Semua dia lembut. Okey, kalau kamu pergi main cacing tu, kamu tekan-tekan, kenapa dia lembut? Sebab semua adalah hidrostatik. Okey, faham Okey, fungsi dia untuk kekal kawal badan, bentuk badan saja. Okey, dia tak boleh lindung organ, dia tak boleh sokong berat badan sebab dia sangat lembut. Okey, ini untuk siapa? Tapak Sulaiman, starfish, obo-obo, jellyfish, okey, cacing tanah, okey, lintah. Tahu tak apa tu lintah? Kalau kamu pergi hutan, okey, ada benda dia lekat dekat kulit tu, dia akan hisap kamu punya darah. Itu adalah lintah. Okey, so 3 jenis. Jangan tak baca. Jangan tak baca. Sini bahagian yang paling mudah untuk kamu skor. Okey, boleh faham? Okey, untuk hari ini kita akan tengok secara teliti dalam rangka luar. Okey, untuk yang senang, rangka luar dulu. Okey, kita tengok graf dulu. Okey, untuk pertumbuhan haiwan macam manusia, okey, kita punya graf berbentuk macam ni. Nampak tak? Dia smooth. Cantik dia smooth. Okay, sangat smooth. Tapi untuk serangga yang ada rangka luar, nampak dia macam tangga. Dia tak smooth. Sebab kenapa? Sebab rangka luar tu keras. Dia tak dapat nak besar dengan kerang tu. Dia kena pecahkan dia punya shell, dia punya cangkerang. Lepas tu dia akan bentuk satu cangkerang baru. Nanti dia nak tumbuh lagi, dia kena pecahkan lagi. Ini nanti saya terangkan. Okay? So untuk manusia, ini kita sebut bentuk sigmoid. Okay? Sigmoid S. Nampak dia macam S. Bentuk dia macam S. Dia smooth saja. Untuk kita smooth saja. Okay? Macam kamu punya ketinggian, kamu start mungkin dari 30 cm. Tahun depan 31, 32, 33, sampai 17 lebih. Nampak dia smooth. Okay? Tapi untuk serangga dia tak sama. Okay? Semua serangga dia start dengan telur. Okay? Untuk jadi dewasa, dia kena melalui beberapa peringkat. Okay, peringkat baby ni kita sebut nimfa. Untuk manusia kita sebut baby. Untuk serangga kita sebut nimfa. Ini jangan tanya saya kenapa, jangan tulis baby dekat serangga tak ada baby. Okay, kita sebut nimfa. Okay, nimfa dia kena melalui peringkat-peringkat semua ni. Okay, nampak dia macam tangga. Kenapa dia macam tangga? Saya terangkan. Okay, so pada peringkat nimfa, haiwan akan makan banyak untuk membina tisu baru, meningkatkan berat badan. Hormon akan mengawal setiap peringkat ekdisis. Okay, apa maksud ekdisis ni? Okay, untuk peringkat yang melintang ni, okay, melintang maksudnya horizontal. Okay, untuk bahagian melintang ni, okay, yang 1, 2, 3, 4, 5 ni, dia tiada pertumbuhan. Okay, sekali lagi, tiada pertumbuhan. Sebab itulah dia melintang. Zero growth. Nampak? Zero. So, zero growth. Tak ada pertumbuhan. Saiz dia kekal sama. Okay, sebab kenapa? Sebab rangka luar dia keras. Dia tak boleh nak tumbuh. So, dia kekal. Okay, so untuk bahagian melintang, saya cakap melintang dulu Okay, menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Sifar maksudnya kosong lah. Okay, tak ada pertumbuhan. Tiada pertumbuhan berlaku. Ia dipanggil instar. Ini sangat penting. Bukan Instagram bukan Insta Okay, ini pakai instar. Okay, instar. Instar maksudnya tak ada pertumbuhan. Okay, so dia akan kekal untuk satu tempoh. Lepas tu dia akan pecahkan dia punya rangka supaya dia boleh tumbuh. Okay, so untuk bahagian menegak ni, okay, untuk semua tegak-tegak ni, untuk tegak-tegak ni, okay, dia akan pecahkan. Okay, so tadi kosong pertumbuhan. Sekarang, cepat untuk dia tumbuh. Nampak? Dia menegak. Okay, pertumbuhan secara mendadak. Okay, untuk yang pertumbuhan ni kita sebut ekdisis. Okay, nampak sini. Ekdisis. Perkataan ni sangat penting.
Okey, sangat penting. Okey, so yang tak ada pertumbuhan, instar. Ekdisis. Ekdisis maksudnya proses dia pecahkan dia punya rangka luar. Okey, yang pecah tu ekdisis. Okey, dia chill, dia selamba tak buat apa, instar. Okey, so nampak sini dia instar, ekdisis, instar, ekdisis, instar, ekdisis, instar, ekdisis, instar, ekdisis sampai dia jadi dewasa. Sampai dewasa dia stop. Dia tak buat dah. Okey, tapi berapa kali dia buat kena bergantung pada jenis serangga. Okey, macam serangga lebah tu, lebah dia tumbuh banyak. Tapi untuk nyamuk sikit saja. Okey, sikit-sikit dia tak dia untuk instar dan ekdisis dia buat sikit saja. Okey. Okey, boleh ya? Ini yang tukar proses, yang tukar rangka luar tu, tukar cangkang tu. Okey. Geli tengok. Okey, saya geli tengok benda ni. Okey, so instar, ekdisis. Okey, ingat sangat mudah. Okey, so lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar dapat dilihat secara peringkat. Dia macam tangga, dia tak smooth. Sebab kenapa? Rangka luar terdiri pada kitaran keras. Okey, bukan kitaran ya. Ini kitin. Okey, kitin keras tidak dapat berkembang. Okey, rangka luar dia tak fleksibel. Okey, dia keras, dia tak boleh kembang. Okey, so rangka luar akan menghalang pertumbuhan haiwan, serangga. Okey, so untuk mengatasi masalah ini, serangga akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mereka mencapai usia dewasa. Okey, so proses penanggalan kulit, ekdisis. Dia akan bentuk ini rangka luar. Okey, rangka luar. Dia akan bentuk rangka luar baru. Itulah macam mana dia orang buat. Okey, boleh ya? Untuk kita sampai sini saja untuk minggu ni. Okey, minggu depan kita akan masuk hidrostatik. Okey. Mungkin kita akan masuk manusia. Tengoklah. Okey, kita masuk latihan pula. Okey, boleh ya? Senang ya? Okey, kita tengok latihan. Okey, sokongan ada rangka 3 jenis, rangka luar, rangka dalam, rangka hidrostatik. Okey, senang. Lagi? Okey, untuk tapak Sulaiman ini adalah hidrostatik, burung, rangka dalam, belalang, rangka luar, ulat beluncas. Ulat beluncas ni hidrostatik, gajah, dalam, kerang, rangka luar. Okey, so untuk invertebrata darat, rangka luar ni siapa? Ketam, hidrostatik, cacing. Untuk akuatik, dalam air. Okey. Ini ada songsang sini ada salah sikit Okey, untuk darat, rangka luar darat. Okey, bukan ketam sorry Okey, untuk darat punya hidrostatik ini betul. Rangka luar akuatik sini, rangka hidrostatik sini. Okey, senang. Okey, isi tempat kosong. Ni benda yang saya paling benci ni. Okey, rangka dalam diperbuat daripada kitin. Okey, kitin yang cangkang udang tu. Okey. Sejenis benda bukan hidup yang tidak boleh tumbuh. Okey, dia tidak boleh tumbuh, dia keras. Okey. Untuk membolehkan pertumbuhan, serangga perlu menggantikan bukan menggantikan, sorry. Dia kena menggugurkan. Okey, dia kena gugurkan, dia kena buang. Okey, so tumbuh rangka luaran lama mereka dan menggantikannya. Ini menggantikannya. Proses ini dipanggil apa tadi? Ekdisis. Okey, ketika ekdisis, serangga menyedut, dia sedut banyak udara untuk kenapa dia nak sedut udara? Untuk mengembangkan. Okey, sini ada 2 kembangkan Okey, mana-mana pun boleh. Ini menyebabkan rangka lamanya pecah. Dia sedut, dia pecah. Okey. Serangga kemudiannya keluar daripadanya. Kemudian serangga segera kembangkan badannya.
Okey, sekali lagi dengan menyedut lebih udara sebelum rangka baru mengeras. Sebab rangka luar yang baru dia masih lembut. So sebelum dia keras, dia sedut lagi banyak untuk jadi dia besar. Okey. Ni tak penting sangatlah. Okey, proses ini diulangi. Okey, setiap peringkat instar. Instar yang tak tumbuh tu sehingga serangga mencapai saiz maksimum. Okey, dan menjadi dewasa. Okey. So, lagi. So, apa jenis organisma mempunyai corak pertumbuhan? Okey, serangga. Okey, atau boleh tulis invertebrata. Okey, sama. Apakah peringkat X? X yang melintang ni kita sebut instar. Okey, Y yang menegak tu kita sebut ecdysis. Okey, so macam saya kata tadi, instar, ecdysis. Instar, ecdysis. Okey, jangan keliru Okey, so C, nyatakan ciri-ciri rangka luar. Apakah ciri-ciri rangka luar? Okey, diperbuat daripada kitin. Okey, atau keras pun boleh. Dua fungsi rangka luar. Okey, kekalkan bentuk badan. Okey, melindungi organ. Okey. Untuk 4, lakarkan. Ni senang macam ni. Okey, sini telur. Okey, sini nimfa. Sini dewasa. Okey, untuk sini instar. Untuk sini ecdysis. Okey, terangkan lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar. Okey, so terangkan graf ini. Okey, so pada peringkat tiada pertumbuhan. Okey, pertumbuhan. Okey, kita sebut dia sebagai instar. Okey, pada peringkat yang ada pertumbuhan, kita sebut dia ecdysis. Okey, so serangga akan mengulangi proses ini pada nimfa sehingga mencapai dewasa. Okey, itu saja. Senang kan? Okey, itu saja untuk minggu ini. Okey, minggu depan kita akan masuk hidrostatik pula. Okey. Bab ini senang, jangan risau. Tak susah macam bab yang selepasnya, iaitu yang genetik tu. Yang tu susah. Okey, habiskan masa dekat sana. Ini common sense saja. Okey, boleh? Harap semua faham. Terima kasih kerana sudi memberi perhatian. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.